Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain, amin. Al-qawlu fi hayati salati wa hiya sunanu ghairul ab'ad. Perbicaraan berkenaan dengan sunat-sunat hayat dalam solat, iaitulah sunat-sunat yang tidak ab'ad, yang tidak dituntut, yang tidak diperberatkan. Wa hay'a wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa hay'atuha, hay'atu jamak hay'ah, hay'ah iaitulah sunat-sunat yang ringan. Wal murad biha huna ma ada al ab'ad min as-sunan. Yang dimaksudkan di sini ialah selain daripada sunat ab'ad yang diberatkan, allati la tujbaru bisujud, iaitulah sunat yang tidak dituntut supaya sujud sahwi apabila ianya tertinggal atau sengaja ditinggalkan. Kalau ab'ad tu kena sujud sahwi, hayat ni tak perlu. Wahia kathiratun, banyak, ianya banyak. Wal mazkur minha huna khamsu asyarata khaslatan, tapi yang disebut di antaranya di sini ialah 15 perkara sahaja. Al-ula, perkara pertama ialah raf'ul yadaini, mengangkat dua tangan. Ai raf'u kaffaihi lil qiblati al maksyufataini, iaitulah mengangkat dua tapak tangan dia, menghadap kiblat dalam keadaan tidak berlapik, tidak berlapik kan, terbuka. Kalau perempuan pakai telekong, dan telekong dia tu bukan berarti dia tertutup. Telekong tu ibarat pakaian, dia bukan menutup tapak tangan. Mansyuratai al-asabi, dalam keadaan jari dia tu renggang. Mufaraqatan wastan, dalam keadaan renggang tu pertengahan, tidak terlalu renggang gini, sederhana, wastan, sederhana. Inda ibtidai takbiratul ihram, waktunya antaranya ialah ketika permulaan takbiratul ihram. Allahu akbar, gitu. Sunat angkat tangan gitu, tapi sunat tu hayat je. Kalau tak angkat tangan, sunat saja. Sunat tu sunat hayat pula tu, bukannya abad pun. Muqabilu mankibaihi, yang bertentangan dengan dia punya bahu, angkat ketika takbiratul ihram, bertentangan atau berbetulan dengan dua bahu. Bi ayyuhadhi atrafa asabi'ihima a'la udhunaihi, iaitulah berseparas hujung jari-jari dia tu, bahagian atas cuping telinga. Wa ibahamahu, dan dua ibu jarinya tu bertentangan dengan syahmatai udhunaihi, di bawah cuping telinga, anak telinga ni lah. Warahatahu mankibaihi, manakala dua tapak tangan rohah ni lah. Rohah, kalau kaf daripada ujung jari sini hingga ke pergelangan tangan, tapi rohah ni daripada bawah jari, pangkal jari ni sampai ke pergelangan tangan tu rohah lah. Jadi dua rohah dia tu, dua tapak tangan dia tu berbetulan dengan dua bahu, gitu. Gitulah. Dulu kita dah bicarakan tentang keadaan jari-jari ni, dia kena lengkung supaya ujung jari ni menghadap kiblat. Sebelum daripada inilah. Taib. Jadi kedudukan yang pertama ketika takbiratul ihram, ibtida'u, permulaan takbiratul ihram. Kedudukan angkat tangan yang kedua ialah inda al-hawa ila ruku', ketika nak turun kepada ruku', hendak turun ke ruku'. Allahu akbar, ruku'. Ketiga, wa inda raf'i minhu, ketika bangkit daripada rukuk, berdiri i'tidal.
Yang keempat, wa inda al-qiyami ila salisah, ketika nak bangkit ke rakaat ketiga, min at-tasyahudil awal, min at-tasyahudil awal, daripada tasyahud awal. Orang Malaysia kata daripada tahiyat awal. Daripada tahiyat awal bangkit ke rakaat ketiga, itu sunat angkat tangan gini. Bukan gitu atau gitu kan, tak ada, betul-betul sama aja. Takbiratul ihram macam tu, nak rukuk macam tu, bangkit daripada rukuk macam tu, bangkit daripada rakaat kedua nak rakaat ketiga macam tu juga. Kama sawwabahu fil majmu', seperti mana yang dibenarkan oleh kitab Majmu' Imam Nawawi. Wa fi zawaidir raudah, begitu juga dengan kitab Az-Zawaid atau Raudah, Zawaidur Raudah. Dan dikonfirmasikan, ditegaskan lagi di dalam kitab Syarah Muslim juga. Habis. Wasaniyatu, sunat yang kedua, sunat hayat yang kedua, wad'u batni kaffil yamin ala zahri shimal, meletakkan perut kaf. Kaf ni daripada ujung jari ke pergelangan tangan lah. Jadi perut tapak tangan kanan letak di atas belakang tangan kiri. Tangan kiri. Bi ayyaqbida, dengan digenggam. Fi qiyamin, dia letak tu tadi sama ada dia sembahyang berdiri, solat berdiri, atau badalihi, ataupun ganti kepada berdiri, iaitulah solat duduk. Maknanya dalam berdiri pun dia kena pegang gitu, pegang ni ada macam-macam lah. Macam ni, kan, buka, lurus, pegang. Okey. Jadi berdiri pun pegang macam tu, semaya duduk pun pegang macam tu juga. Masa sembahyang baring miring pun macam tu, sembahyang terlentang pun macam tu. Samalah, badal kepada berdiri. Biyamini qu'yasarihi, jadi dia kata dia pegang tangan kanan ni, tapak tangan kanan ni pegang Kuak ni ialah tulang yang tersembul dekat pergelangan tangan yang sebelah kanan, yang bertentangan dengan ibu jari. Jadi pergelangan tangan ada dua tulang tersembul. Satu kuak yang bertentangan dengan, yang sebaris dengan ibu jari. Manakala yang sebaris dengan jari kelingking ni, sini kan, jari kelingking ni namanya karsuak. Kalau sebaris dengan ibu jari ni kuak. Jadi yang dipegang tu ialah kuak. Yang sini kuak pegang. Tangan kanan pegang kuak. Pergelangan tangan pegang kuak. Kan? Kuak tangan kiri lah. Ni tulang yang sebaris dengan ibu jari ni, pegang situ. Wa ba'da sa'idiha, dan pegang juga sebahagian daripada hastanya. Kan, jadi pegang kuak dan hasta macam ni lah, pegang. Ada buat macam ni boleh kan, nanti ada lah. Tapi maknanya di atas ni, gitu, pegang atau gini kan, renggang. Wa rasaghaha tahta sadrihi, manakala rasag ni ni sendi pergelangan tangan, sendi ni kan, sendi keseluruhannya, terutama yang sini,
tahta, di bawah dada, bawah dada, dan di atas pusat. Pusat, di atas pusat, bawah dada. Gitu lah. Maksudnya di tengah lah. Di tengah. Bukan gini. Ada pendapat kata gini. Tapi yang dalam kitab ni dia gini, tengah. Tengah kan. Pegang. Jadi maknanya tangan kanan kita ni dia lebih ke dalam berbanding dengan tangan kiri. Tangan kiri relax di atas pusat. Tapi tangan kanan ni dia ke kiri pusat, ke kiri pusat sikit. Warasahuha tahta sadrihi faqad suratihi. Dan dia punya pergelangan tangan tu, sendi pergelangan tangan tadi tu, di bawah dada dan di atas pusat, lil itba', sebagai mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakila, dan ada juga pendapat mengatakan yatakhayyar baina basti asabi'i al-yamin fi ardil mafsal wa baina nashriha sawb as-sa'id. Dia boleh pilih antara dia luruskan dia punya jari tangan kanan tu ke ardib, ke permukaan, ataupun ke permukaan ke permukaan sendi. Dia boleh luruskan gitu jari-jari tangan kanan ke ardil mafsal, permukaan sendi sini. Dia boleh buat macam tu kan, dekat kuak, lepas tu dia gitu, tu lurus ya. Wa baina nashriha, ataupun dia boleh kembangkan saubas sa'id, selari dengan apa tu, dia punya hasta ni, dia boleh gini kan, lurus, dia boleh kembang kan. Dia boleh pilih lah, ada pendapat kata begitu, dia boleh pilih. Taib. Wal qasdu minal qabdi al-mazkuri taskinul yadaini. Tujuan untuk pegang apa tu, tangan kiri tadi tu, seperti yang dah sebut tadi tu, taskinu al-yadaini, untuk menstabilkan tangan tu supaya jangan bergerak. Kalau tidak, entah ke mana tangan tu, letih dah, bergoyang kan. Jadi jangan bergerak, jadi pegang. Jadi beku gitu je. Beku. Okey. Fa in arsalahuma wa lam ya'bas fala ba'sa. Tapi kalau dia tak nak pegang, dia lepas ke dia. Arsalah dia lepas lah. Dia lepaskan tangan, tak lepas begitu, lepas kan, lepas. Dia tak ada pegang, lepas Jadi kalau dia lepaskan, walam ya'bas, kalau tak ada apa-apa yang berlaku, tak ada masalah apa-apa, fala ba'sa, itu tak ada apa masalah. Sebab ini sunat hai'ah je pun, fala ba'sa, itu tak ada apa masalah pun. Taib, habis. Wal ku', tulang ku' ni ialah tulang yang yali ibham al-yad, yang selari dengan ibu jari. Wal bu' pula ialah tulang buku lali yang selari atau sebaris dengan ibu jari kaki. Yuqalu, ada orang kata, al-ghabi, orang bodoh tu ialah allazi la ya'rifu ku'ahu min bu'ihi. Orang bodoh tu ialah orang yang tak tahu nak beza antara ku' dengan bu'. Bila sebut ku' dengan bu' sebab lebih kurang bunyi tu, bagi orang Arab lah, bagi orang Melayu mungkin tak ada masalah sebab beza jauh kan. Dia tak tahu apa beza ku' dengan bu'. Ku' tu tulang yang dekat ni sendi tangan, bu' pula tulang dekat buku lali kaki, buku lali kaki yang dekat ibu jari kan, sebelah ibu jari. Warasakh pula ialah al-mafsal, sendi antara
tapak tangan dengan hasta. Taib. Wasalisatu, yang ketiga, sunat hayat yang ketiga, doa tawajjuhi, doa tawajjuh. Nahwa, seperti wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin lil itba'. Yang ketiga, sunat yang ketiga ialah doa tawajjuh. Jadi doa iftitah lain, doa tawajjuh lain. Doa istiftah tu sampai Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai situ. Kemudian selepas tu doa tawajjuh pula. Wajjahtu wajhiya lilladzi, kan? Aku hadapkan wajah aku, aku hadapkan wajah aku kepada Tuhan yang telah menfitrahkan, memulakan penciptaan langit dan bumi tanpa ada sebarang permulaan. Allah Ta'ala ciptakan dia tanpa ada sebarang permulaan, tu fitrah tu. Hanifan musliman, dalam keadaan hanif, suci bersih, dan menyerah diri, dalam keadaan aku suci, sesuci-sucinya hati aku ini, dan penuh penyerahan diri, kan? Aku serahkan, aku hadapkan wajah aku ni dalam keadaan hanif, diri aku ni hanif dan muslim. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku ini daripada golongan orang yang mensyirikkan Allah, wa na'udzubillah min dzalik. Inna salati, sesungguhnya solat aku, dan nusukku. Nusuk ni kalau menurut kebanyakan ahli tafsir berarti haji dan umrah. Namun di sini menurut musannif, nusuk ni artinya ibadah. Tapi mengapa ya Nabi ajar kita ibadah di sini dengan kalimah nusuk? Pengertian ibadah dengan kalimah nusuk. Mengapa tak kata ibadati ke, ubudiyati ke, kan? Sebab nusuk tu adalah tumpuan solat. Solat kita menghadap kepada Baitullah, kan? Baitullah. Jadi solat tu tiang agama, tiang kepada semua amalan kita. Ialah solat, dan solat tu tiangnya ialah menuju ke Kaabah tu. Oleh sebab itulah seluruh kehidupan kita tu kena fokus ke sana tu, ke kiblat. Jadi kita cari duit, bekerja, berusaha, nombor satu pergilah ke sana dulu. Selesaikan ibadah kita untuk pergi menjadi tetamu Allah. Dan ibadahku, ibadah paling utama tu pergi ke sana. Rukun Islam yang kelima, kan? Wa mahyaya, dan hidupku, dan matiku lillahi, semata-mata kerana Allah, Rabbil alamin, Tuhan pencipta, pengatur, penjaga sekalian alam. La syarika lahu, tidak ada syirik baginya. Wa bidzalika umirtu, dan yang demikian itulah aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah daripada golongan orang Islam. Jadi doa tu ittiba' lil ittiba', mengikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faidatun, ini satu faedah. Makna wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku, ai aqbaltu biwajhi, aku hadapkan dengan muka aku. Wakila qasadtu biibadati, ada pendapat mengatakan aku qasadkan, aku niatkan ibadat aku ni. Jadi wajah tu wajhiya ni, ada pendapat mengatakan aku niatkan semua ibadat aku ni kepada Allah yang telah menciptakan, yang telah memulakan penciptaan langit dan bumi, kan, tanpa ada permulaan. Wa makna fatara samawati wal ard, artinya ibtada'a al khalq, memulakan penciptaan, ala ghairil misal, tanpa ada sebarang contoh. Wal hanif ialah ma'il ilal haq. Hanif tu artinya cenderung kepada kebenaran, kan?
suci, bersih. Dia tak mungkin boleh ada lintasan yang kotor. Dia sentiasa yang benar aja. Wa indal Arab man kana ala millati Ibrahim. Di kalangan orang Arab, Hanif tu berarti ialah orang yang berpegang kepada agama Nabi Ibrahim yang Hanif. Itu apa yang dikenal oleh orang Arab. Tapi yang dimaksud di sini ialah kata muallif di sini kecenderungan kepada kebenaran. Wal mahya wal mamat, hidup dan mati ialah hayat, hidup dan mati ya. Wa nusuk ialah ibadat. Wallahu ta'ala alam. Akan datang ialah sunat yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.